Jadi hari ini dalam segmen Fiqh Wanita kita nak berbincang dan nak memperhalusi agar solat kita sempurna. Topik kita pun ialah sempurnakan solatmu. Dan bersama dengan saya adalah Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, pengasas Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Ahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Fas dan istihadah. Ustaz silakan. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut mengenai tentang apa perbezaannya, sebenarnya di sana ada beberapa perbezaan yang disebutkan oleh para alim ulama lah mengenai tentang haid, nifas dan istihadah. Dan saya rasa maklumat ini mungkin telah diketahui oleh wanita dan mungkin kita nak menambah sedikit apa yang boleh dan apa yang tak boleh, dan begitu juga kepada kaum lelaki. Baik, izinkan Ustaz untuk bangun untuk menerangkan di papan putih insya-Allah. Di sana terdapat beberapa perbezaan antara haid, nifas dan istihadah. Baik. Pertamanya kita kena kenal mengenai tentang definisi mengenai tentang haid, nifas dan istihadah. Baik, kalau kita tengok darah haid, darah yang keluar daripada rahim seorang wanita yang sihat selepas balik. Maknanya ketika mana wanita tu sudah mencapai umur balik, maka kebiasaan wanita ni akan keluar darah haid. Itu normal. Wanita yang sihat dia akan keluar. Okey, itu bagi haid. Nifas pula, darah yang keluar daripada rahim perempuan selepas melahirkan anak. Maknanya nifas ini pula adalah darah yang akan keluar ketika mana melahirkan anak. Jelas? Bila melahirkan anak ataupun gugurnya anak, anak tu gugur, maka ada darah dikira sebagai darah nifas. Okey, jelas? Jelas. Darah istihadah pula, darah yang keluar daripada kemaluan wanita dan ianya bukan daripada darah haid. Dia darah juga. Tetapi dia bukanlah darah haid seperti mana yang disebutkan seperti tadi, tetapi di sana ada perbezaan serba sedikit yang disebutkan oleh para alim ulama mengenai tentang darah haid dan darah istihadah untuk kita membezakannya. Okey. Okey. Daripada ibadah yang boleh dilakukan. Yang ini penting, ibadah apa yang boleh dilakukan? Adapun haid dan nifas sama. Maknanya dia boleh berzikir. Dia boleh istighfar. Dia boleh berdoa, dia boleh berselawat dan dia boleh mendengar Al-Quran. Yang dia tak boleh bersama dengan suami, bersetubuh bererti. Kemudian dia tak boleh membaca Al-Quran. Kemudian dia tak boleh solat. Kemudian dia tak boleh tawaf. Ini adalah antara perkara-perkara yang tak dibenarkan. Adapun berzikir, kita nak zikir, boleh, tidak jadi masalah. Nanti akan ada, Ustaz, kalau sekiranya saya nak tidur, selalu saya akan membaca 3 kul. Adakah dikira sebagai membaca Al-Quran ataupun dikira berzikir? Yang ni Ustaz simpan dahulu, kejap lagi. Kejap lagi Ustaz akan jawab. Baik, tetapi kita nak fokuskan berzikir, istighfar, berdoa, berselawat, mendengar Al-Quran dibenarkan selain daripada haid dan nifas. Maksudnya haid dan nifas tak boleh. Sebab tu kita buat kat sini tak ada kotak. Haid dan nifas kedua-duanya sama, tak boleh. Adapun istihadah, boleh ibadah seperti biasa dan perlu bersuci sebelum daripada tu. Okey, durasi dia macam... Oh, sorry. Silakan, Ustaz. Baik. Baik, ini yang penting. Baik. Kata para alim ulama, berapa tempoh lamanya? Tempoh lamanya kita nak tahu. Haid ini, kalau kita sebut haid, baik Ustaz nak tulis. Tempohnya, kebiasaan normal. Normal wanita, kebiasaan. Sebab wanita ni daripada individu ke individu dia tak sama. Jadi jangan kita sama. Kan? Mata pun dah berbeza, apatah lagi hormon. Baik. Kata para alim ulama, kalau haid ini normal wanita 6 ke 7 hari. 6 hingga ke 7 hari. Ini normal. Kebiasaannya. Dalam mazhab Syafi'i, maksimum yang boleh pergi. Maksimum berapa? 15 hari. 15 hari. Ini maksimum. Maknanya kalau lebih daripada 15 dia jadi istihadah. Ni lebih maksudnya kita kata lebih 15. Lebih 15 hari. Jelas. Itu istihadah. Adapun nifas, dia boleh seketika, sekejap je. Sebab wanita ni kadang-kadang dia keluar kejap je. Lepas dia melahir, keluar darah. Lepas tu dah tak ada.
tak ada dah darah, maknanya dia dah dalam keadaan suci. Tetapi normal, kata ulama dalam mazhab Syafi'i, kebiasaan wanita nifas ini 40 hari. Kebiasaan normal macam tadilah 6-7 hari kebiasaan. Tapi berapa maksimumnya? Maksimumnya dia boleh pergi sampai 60 hari. Ni maksimum. Maksudnya lebih daripada 60 istihadah. Jelas. Lebih Jelas, daripada Ustaz. 60, kita tulis sini lebih 60 istihadah. Kalau lebih 15 hari tadi, memang dia ialah macam mana kita nak tahu 15 ke 60? 15 bagi haid. Kalau orang yang mengandung, dia takkan ada darah haid. Dan ada kadang-kadang yang keluar darah haid juga. Ada, tapi sangat jarang, kata ulama'. Tetapi kebiasaannya tidak ada. Dan apabila dia dah mengandung, kemudian dia tahu dia melahirkan anak, maka dia tengoklah darah itu adalah darah seperti mana yang disebutkan adalah darah nifas. Dan sekiranya lebih daripada 60 hari itu adalah darah istihadah. Ustaz, bagaimana pula wanita yang pendarahan? Dia bukan datang haid tapi pendarahan sewaktu mengandung. Baik. Ulama' sebut Sikit-sikit kan dia keluar kadang-kadang. sekiranya dia keluar darah itu, kita kena tahu warnanya. Okey. Kalau warna seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama', dia kata kalau darah haid ini, apa warnanya? Warnanya berwarna merah sangat pekat. Kehitaman, gelap, itu darah haid. Adapun kalau darah yang disebut sebagai darah nifas, iaitu darah yang mana dia gumpalan darah. Dia seperti gumpalan darah dan warnanya terang. Warnanya terang. Ini yang kena ada dalam istilah ulama', wanita yang dapat membezakan antara darah ni, nanti ada satu kaedah yang kita akan bincangkan nanti. Bagi wanita yang tahu tentang, darah ni saya pasti ni darah haid. Saya tahu ni darah istihadah. Tahu darah ni darah nifas. Maknanya wanita ni hukumnya berbeza sedikit. Yang dapat membezakan. Adapun darah seperti istihadah ni, darah dia sangat cair, dia tidak melekit dan tidak berbau. Berbanding tadi kalau darah haid, dia berbau busuk. Baik. Sekiranya dalam keadaan dia pregnant keluar darah, maka waktu itu kita kena tengok dahulu. Normal dia ataupun ahli keluarga dia ada tak keluar darah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kalau sekiranya dia rasa ini darah mungkin terluka, bleeding dan sebagainya, dia boleh cek doktor, maka waktu itu adalah darah biasa. Dia kena bersihkan, kadang-kadang dia keluar sedikit, dia kena bersihkan, mungkin kedudukan bayi itu mungkin menggeser ataupun dalam keadaan uri bawah. Okey. Kan jenis orang yang uri bawah ni kebiasaan dia boleh bleeding, dia senang. Sebab itu pemantauan doktor itu kena ada. Kalau sekiranya darah itu darah biasa, dia boleh solat seperti biasa, dia boleh buat seperti amalan-amalan ibadah seperti biasa. Okey, untuk play safe sebab kadang-kadang tu nak mendapat maklumat daripada doktor tu mengambil masa nak buat appointment, nak jumpa dah terlepas waktu solat subuh, zuhur kan. Jadi paling selamat ialah solat je lah. Baik. Kata para alim ulama, ada satu kaedah yang sangat bagus, iaitu kaedah yang dikata az-zann fil ibadah mu'tabar. Ni satu kaedah. Ini muslimin muslimat satu formula. Az-zannu fil ibadah mu'tabar. Sangkaan di dalam ibadah itu dibenarkan, diiktiraf. Contoh dia kata, saya ni bukan darah haid ni, dia sangka. Tapi dia tak pasti. Saya kena solat, maka dia solat. Itu adalah zan. Ini kata para alim ulama, zan. Contohnya, saya bagi satu contoh situasi. Kita sebut tadi, sahabat-sahabat wanita, tolong dengar betul-betul. Kita sebut tadi, izinkan Ustaz berdiri. Okey. Kita kata maksimum 15 hari. 15 hari maksimum. Sampai contohnya 10 hari, berhenti. Okey. Okey. Kemudian hari yang ke-12, datang sikit balik. Datang balik. Bagi wanita, dengar betul-betul, ni dalam kitab mazhab Imam Syafi'i. Bagi wanita, ini dalam Al-Mughni Muhtaj, bagi wanita yang dia tak dapat bezakan, dia rasa ni darah sebab belum lagi melepasi 15 hari ni, maka dia anggap ia sebagai haid. Maka betul lah. Okey. Tetapi sekiranya dia tengok ni bukan darah haid, dia dapat membezakan. Sebab tu saya sebut tadi, ustaz sebut tadi, orang yang dapat membezakan darah. Ni bukan darah haid ni, darah haid ni dia pekat,
dia berbau, yang ni darah istihadah. Jelas. Yang ni walaupun masih lagi belum melepasi 15 hari dan dia yakin itu adalah darah istihadah sebab dia tahu beza, maka pada waktu itu dikira sebagai darah istihadah. Walaupun tak lepas 15 hari, disebut az-zannu fil ibadah mu'tabar. Bererti dalam kitab Syafi'i dia kata walaupun tak melepasi 15 hari dan dia dapat membezakan, itu poin penting, dia dapat bezakan. Dia kata ni bukan darah haid ni darah saya yakin ni istihadah. Maka kata ulama 12 ni dah dianggap sebagai istihadah, dia boleh solat seperti biasa, dia boleh melakukan tawaf macam biasa, semua boleh. Tetapi dia kena bersuci sebelum daripada tu. Tapi bagi wanita yang normal tak tahu, dia kata saya tak yakinlah, saya rasa ni darah haid, maka dia dikira sebagai darah haid sebab 15 hari ni masih belum dilepasi lagi. Jelas. Baik. Jelas. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mahu bertanya bagaimana jika seseorang menjalani pembedahan membuang ketumbuhan di pangkal rahim. Adakah selepas selesai pembedahan darah itu dikira darah istihadah? Adakah perlu solat seperti biasa? Bagaimana kitaran haid? Adakah ia dikira 15 hari mengikut kitaran sebelum ini? Okey, ada beberapa isu yang disebutkan dalam ni. Yang pertama, adakah ialah dia buat satu pembedahan ketumbuhan di pangkal rahim, kan? Pertama, adakah selepas selesai pembedahan darah itu dikira darah istihadah ataupun darah apa? Baik. Kata ulama, apabila darah yang keluar berpunca daripada pembedahan itu tadi dan dia keluar di luar waktu kebiasaan haid. Sebab wanita ni kadang-kadang dia tahu aturan haid dia. Kebiasaannya tahulah. Tetapi ada juga wanita yang hormonnya tak stabil. Kadang-kadang dia keluar, dia ikut dan bila dia nak keluar. Tengah bulan kejap, akhir bulan kejap, hujung bulan. Dia bukan ikut gaji. Dia ikut dan dia. Ada jenis wanita begini. Dan wanita begini, ni dalam saintifik. Saya pun suka baca juga. Wanita ini susah untuk kita nak tahu bila boleh merancang kehamilan. Sebab apa? Sebab tak stabil. Hormon tu tak stabil. Sebab kalau yang stabil, dia memang keluar pada waktu-waktu yang dah di kitaran tu memang kita tahu, senang dirancang, kita tahu bila waktu subur. Bila waktu ini dalam bab lain-lain lah. Bab ni. Itu sebagai pengetahuan. Baik. Kata para alim ulama, maka sekiranya keluar, dia rasa ni bukan darah yang biasa keluar pada waktu haid. Jelas. Walaupun dia tengah melakukan pembedahan, darah tu keluar, dia kata ni bukan waktu kebiasaan saya darah haid. Maka darah tu dikira sebagai darah istihadah. Okay. Jelas sekali. Manakala jika darah itu keluar pada kebiasaan haid, ni darah kebiasaan, dia keluar waktu ketika mana pembedahan, maka darah itu disebut sebagai darah haid. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa darah itu keluar pada tempoh yang kebiasaan keluar. Itu disebutkan oleh para alim ulama di dalam kitab. Okey. Jelas Ustaz. Dan moga-moga menjawab persoalan yang telah dilontarkan para penonton. Okey Ustaz, ini soalan seterusnya ni daripada Siti Nur. Ini berkenaan angin. Macam mana tadi? Allah, dah ramai dah, terlepas dah. Tapi soalannya lebih kurang macam inilah. Ustaz, berkenaan angin yang keluar. Kita wanita ni kadang-kadang rasa angin tu keluar dari depan, kadang-kadang dari belakang, kadang-kadang rasa macam keluar ke macam sikit sangat. Kan? So jadi dalam konteks begini bagaimana? Disebut sebagai istilah fiqh kharajar rih, keluar angin, sama ada jalan depan ataupun jalan belakang. Apa saja yang keluar daripada depan dan belakang dalam mazhab Syafi'i batal. Maka kata para alim ulama, itu yang kita sebut kaedah tadi. Az-zannu fi ibadah mu'tabar. Kita rasakan, contoh tengah solat ni, saya ni dia sangkaan dia lebih kepada, ialah dia tak yakin tapi sangkaan dia, ni angin ni. Sebab angin depan dia tak sama macam angin belakang. Ini jenis angin pula. Angin belakang seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis, sekira kamu dapati dia berbau ataupun ada bunyi, maka pada ketika itu kita confirmlah batal. Tetapi yang rasa-rasa, dia rasa macam batal ke tak? Maka tengok pada sangkaannya. Sekiranya sangkaannya lebih kepada keluar, maka batal lah. Tapi dia rasa, tak kot. Yang ni rasa macam saya dah tahan dah. Boleh tahan.
dia sangka tak keluar. Sangkaan dia tu tadi. Itu yang disebut az-zannu fil ibadah. Sangkaan dalam ibadah tu diterima. Dia rasa, tak batal. Teruskan solat. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan kathiran. Kita rehat dahulu para penonton. Kita masih lagi berbaki dengan pelbagai perbincangan. Terus bersama kami di Assalamualaikum. Walaupun dengan seketul bata, kerana setiap sumbangan yang diberikan ke jalan Allah pasti menjadi saham akhirat anda. Marilah bersama Pertubuhan Akademi Al-Bayan dalam membangunkan tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf di Kampung Pego, Alor Gajah, Melaka.